Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, menganugerahkan kita kesihatan sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan berjumpa 10 malam yang terakhir, iaitu terdapat pada malam-malam tersebut malam Lailatul Qadar. Maka seyogianya kita merancang dengan perancangan yang rapi apa yang perlu kita lakukan pada malam-malam tersebut, apa yang perlu kita isi, apa yang perlu kita manfaatkan agar malam-malam tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi ianya berlalu dengan penuh ibadah kita pada Allah. Kita tambah, kita tingkatkan solat kita, solat tarawih, tambah dengan solat tasbih, tambah dengan solat tahajud, solat taubat, dan juga kita giatkan lagi bacaan Quran kita. Mudah-mudahan kita khatam Al-Quran pada tahun ini, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amalan ini semua akan memberatkan lagi timbangan kita, dan mudah-mudahan kita terus beramal sehingga kita dapat beramal pada malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita berjumpa lagi. Kita dapat menyambung pengajian kita yang mana minggu lepas telah kita bicarakan ciri-ciri seorang yang benar-benar hamba Allah. Saya telah ketengahkan minggu lepas ciri yang pertama, iaitu seorang hamba sewajarnya mentaati Allah dan Rasulnya, dan seorang hamba sewajarnya menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan keutamaan dalam hidupnya. Malahan ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan paling mutlak, melebihi segala-galanya, melebihi ayah ibu, melebihi suami, melebihi pemimpin, melebihi segala makhluk. Ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Jangan sampai kita melebihkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri, di antara ciri yang pertama daripada ketaatan kepada Allah. Begitu yang kedua, kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan. Tidak hanya kita memilih ketaatan kepada Allah sesuatu yang bersesuaian dengan nafsu kita, sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak kita. Adapun yang tidak bersesuaian kita tolak. Sebagai seorang mukmin, sewajarnya kita cuba sedaya upaya untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Kerana sesungguhnya Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga yang kita bicarakan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah ialah sewajarnya kita mengutamakan ketaatan kepada Allah yang wajib melebihi yang sunnah. Jangan sampai kita duk sibuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, perkara-perkara yang sunnah, kita mengabaikan yang wajib. Sebagai contoh, kita duk sibuk selalu menghadiri majlis-majlis maulid, majlis-majlis selawat, majlis-majlis zikir, tapi malangnya kita tak mahu nak belajar. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Adapun menghadiri majlis-majlis seperti itu adalah sunnah dan sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat dituntut. Tapi yang sampai kita duk sibuk menghadiri majlis-majlis seperti itu dan kita mengabaikan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, sedangkan menuntut ilmu merupakan satu kewajiban. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita menyambung ciri-ciri hamba Allah yang kedua. Yang kedua
yang perlu kita ingat bahawa ciri yang kedua seorang hamba yang benar-benar hamba Allah ialah seorang hamba itu bukan sahaja dia mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi di lubuk hatinya yang dalam, seorang hamba itu sewajarnya menerima dan juga redha dengan segala hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu di antara ciri yang pertama, ciri yang utama juga sebagai seorang hamba, bukan saja dia taat dan patuh, tapi dia menerima ketentuan Allah, dia menerima hukum-hukum Allah, dan dia yakin dan dia sedar bahawasanya Allah itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan alam semesta ini dan menjadikan segala makhluk, maka sudah pasti Allah maha mengetahui mana yang terbaik, manakah peraturan-peraturan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha adil, dan dia telah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Sebagaimana sebuah hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan sifat zalim dalam diriku. Maka segala peraturan, undang-undang, kewajiban atau perkara yang haram yang ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan, kemaslahatan si hamba, dan tidak ada berlaku kezaliman di situ, tapi untuk kebaikan si hamba. Dan Allah sama sekali tidak mendapat manfaat daripada ketaatan si hamba, dan Allah sama sekali tidak memperolehi kemudaratan daripada pelanggaran si hamba tadi, kerana Allah tetap maha kuasa, Allah Tuhan semesta alam. Dan juga kita perlu sedar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Sudah pasti Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, tidak ada makhluk yang melebihi sifat kasih sayangnya, melebihi sifat kasih Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Maka sudah wajar hukum yang diberikan, yang ditetapkan untuk kebaikan si hamba, tanda kasih sayang kepada si hamba tadi, maka Allah tetapkan hukum-hukum tersebut, kerana Allah tidak ada kepentingan dalam apapun hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesempurnaan iman seseorang itu bergantung kepada keredaan dan penerimaannya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang bermaksud, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah telah berkata, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya yang mulia dan suci bahawasanya seseorang tidak beriman sampai ia menjadikan Rasul sebagai hakim seluruh urusan. Apa yang diputuskan Rasul itulah hak yang wajib diikuti lahir dan batin. Jadi di sini kita lihat betapa seorang yang beriman sewajarnya menerima dengan penuh kerelaan, dengan penuh redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan tidak ada rasa tidak puas hati ataupun rasa tidak selesa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yakin ketentuan Allah merupakan sesuatu yang terbaik, kerana Allah Maha mengetahui akan apa yang telah ditetapkan. Jadi jelas ciri yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang beriman ialah menerima dengan penuh kerelaan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga redha dengan segala ketetapan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dinafikan ada sebahagian daripada peraturan Allah yang kita tak mampu nak buat kerana situasi yang tidak mengizinkan, kerana konteks yang tidak mengizinkan. Namun ia tidak menghalang daripada kita meyakini bahawasanya hukum Allah yang terbaik, tapi keadaan tidak mengizinkan, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah tidak akan membebankan hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Cuma secara dasarnya kita menerima dan yakin dengan sepenuh hati kita bahawasanya hukum Allah lah yang terbaik.
Kemudian ciri berikutnya sebagai seorang hamba yang benar-benar hamba Allah ialah menerima dan redha segala qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada si hamba tadi. Sebagai contoh, kita sebagai hambanya, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sederhana, tidak menjadi orang kaya. Mungkin kita ada orang mempertikaikan, ya Allah, kenapa aku dijadikan orang miskin ataupun orang sederhana, kenapa tak aku dilahirkan menjadi orang kaya raya, anak kepada Perdana Menteri ke, anak kepada raja ke, kepada sultan. Jadi sebagai seorang hamba, kita seharusnya menerima ini telah ditentukan oleh Allah, aku menjadi seorang anak kepada simpulan bin simpulan. Aku yakin pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah yang tersembunyi yang mungkin aku tak tahu. Namun dasarnya sebagai seorang hamba, kita menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan sakit, diuji dengan Allah dengan kepayahan hidup. Dan sekarang ni umpamanya kita diuji oleh Allah dengan corona ataupun COVID-19 yang masih berluasa di seluruh pelosok dunia. Namun alhamdulillah di negara Singapura semakin berkurang, semakin baik keadaannya. Namun dasarnya sebagai orang beriman, kita yakin ini pada hakikatnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita redha, kita terima dengan ketentuannya. Kita yakin ada kebaikannya, ada hikmah di sebaliknya. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud kemungkinan besar kamu benci akan sesuatu sedangkan itu baik untuk kamu, dan kemungkinan juga kamu suka akan sesuatu tetapi itu tidak baik untuk kamu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah, betapa Allah memberi penekanan. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi apa pun yang berlaku, kita terima dan kita redha kerana kita yakin itu yang terbaik. Dan inilah merupakan sifat seorang mukmin yang sebenar. Ini juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahad illa lil mu'min. Sehingga akhir hadis yang bermaksud sungguh pelik, sungguh luar biasa sifat seorang mukmin, dan ianya tidak akan berlaku sifat ini ataupun tidak memiliki sifat ini kecuali orang-orang yang beriman. Kerana apa dia merasakan segala apa yang berlaku pada dirinya itu yang terbaik. Sekiranya ditimpa musibah ataupun ditimpa kemudaratan, maka dia sabar dan dia redha kerana dia tahu itu yang terbaik untuknya. Begitu juga bila berlaku sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur dan dia yakin itu yang terbaik untuknya. Dan di sini subhanallah, bagaimana seorang mukmin ketika mengecapi kenikmatan, bersyukur kepada Allah dan rasa itu yang terbaik untuknya, dan redha dan bergembira dan berterima kasih kepada Allah SWT. Begitu juga bila berlaku musibah, berlaku bala, berlaku ujian, dia sabar dan dia redha dan dia yakin itu pasti yang terbaik untuknya. Jadi inilah di antara sifat-sifat orang mukmin. Dan juga Allah SWT memberi penjelasan atau memberi satu memberi satu penegasan sebagai seorang hamba sewajarnya kita menerima ketentuannya dan sentiasa kita berbaik sangka dengannya. Dan sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, man lam yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Yang bermaksud, barang siapa yang tidak redha dengan qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Tuhan, carilah Tuhan selain daripada aku. Subhanallah. Artinya Allah tak heranlah kalau awak tak redha dengan ketentuan Allah, Allah tak heran. Maka Allah suruh cari Tuhan lain kalau kamu mampu, kalau kamu boleh cari Tuhan lain. Subhanallah, kita nak ke mana lagi kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara ciri-ciri seorang beriman yang mana dia sedar dia hanya seorang hamba. Dia tidak memiliki apa-apa.
segala apa yang dia miliki, segala nikmat yang dia perolehi, segala nikmat yang dia kecapi, semuanya kurniaan Allah. Dirinya kurniaan Allah, nyawanya kurniaan Allah, hidupnya sekarang pun kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang hamba, kita harus menerima hakikat ini, bahawasanya kita hanyalah hamba yang daif, yang fakir, dan Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Maka dan kita yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala ingin yang terbaik untuk kita. Maka atas dasar tu kita sewajarnya menerima dengan ketentuan Allah dan meyakini Allah sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Semoga mudah-mudahan apabila kita sedar akan ciri-ciri yang perlu kita miliki sebagai seorang hamba, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik hidayahnya untuk memiliki sifat-sifat ini. Semoga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kita adalah hamba-Nya, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi ciri-ciri berikutnya pada pertemuan akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.